Assalamualaikum Abang Latif yang dikasihi. Semoga Abang Latif dengan Kak Ani sentiasa di dalam rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Baik Abang Latif, tentang surah An-Nahl ayat 125. Saya setuju dari sudut memberi keterangan, dikala memberi keterangan atau dikala menjawab persoalan di dalam sudut keagamaan. Okey, di dalam menceritakan kaedah-kaedah Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam mencerita ilmu-ilmu agama Islam, ilmu-ilmu agama Allah, di dalam memperkatakan satu babak-babak yang membabitkan perihal keimanan, mengenal, dan juga perihal-perihal rububiyah, ubudiyah, apa sekalipun lah, di dalam keadaan menyampaikan atau istilah cuba membuka penerangan, okey, memberi penerangan. Wajib dengan tidak boleh tidak, kita kena sampai dengan tertib, berlandaskan ilmu tingkatannya, dan juga 3 benda kena jaga. 30% your tone voice, 30% your face reaction, 30% your body move. Makna kata 90% lah. Kita selesai dah 90% yang menampakkan benda tu kasar, yang menampakkan benda tu dalam bahasa kita ni kita sebut terjai. So bila kaedah-kaedah yang boleh menampakkan marah, tak tenteram ataupun agresif, bila kita turun 30% tone suara, 30% face reaction, kita tenangkan suasana tu, dan body move kita. So bermakna 90% dah out, 10% ya yang tinggal. 10% tu adalah untuk menyampai benda yang 10% ni dengan tenang je lah kita layan, bukan ada apa pun. So Abang Latif sebenarnya pun kata jangan terlalu defensif sangat. Waktu saya duk kena hentam teruk, Abang Latif minta saya ke depan. Yang tu benar. Saya setuju bila kita dituduh, dihina, dikeji dan difitnah di kalangan ramai, wajib tidak boleh tidaklah kita kena bangun membela. Okey, di dalam keadaan bangun membela tu, kita kena terjemahkan cerita yang benar, apa yang berlaku, apa yang telah diselewengkan, apa yang telah diubah suai sehingga menjadi satu dusta yang sangat halus. Benda yang benar telah dipalsukan, dan kepalsuan itu telah pun disetujukan disebabkan penzahiran yang menyampaikan. So makna kita kena bangun menentang ketidakadilan, kebodohan. Ada kalanya perlu bersuara tinggi, agresif sikit, sebab kita menentang kebodohan yang sedang merasa gagah. So kita kena lawan kebodohan tu dengan kaedah itu. Jadi dari segi sudut ilmu Allah, nak menyampaikan ilmu Allah, seperti guru-guru kita lah, Allah Akbar, kena hari ni hari guru. Abang Latif pun hantar kat saya selamat hari guru. Lepas ni kita bagi Al-Fatihah kat mereka. Mereka selamat dah, mereka selamat dah. Ada orang kata lepas berhentilah bersembang, kadang kesian kat ayah orang duk hina, kesian kat Pak Abu orang duk hina. Ini pun satu lagi kaedah masalah faham juga Abang Latif. Kan? Kalau kita masih merasa kesian atas kaedah itu, bermakna tak tembus lah. Maaf bercakap. Sebab guru kita dah selamat. Tiada satu tembok fitnah atas muka bumi ni boleh sampai ke telinga mereka. Tak ada satu fitnah di atas muka bumi ini boleh membuat mereka sedih, berduka cita. Mengikut dengan bersamaan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah
Surah Yunus ayat 62, surah ke-10 tu ayat 62. Sesungguhnya tiada ada kekhawatiran bagi wali-wali Allah ke atas sesuatu yang tidak baik, dan mereka juga tidak berduka cita. So dalam kaedah ini kita boleh nampak wali Allah itu baru wakil. Mereka dah macam tu. Atas alasan apa? Apatah lagi yang telah kembali ke rahmatullah. So fitnah-fitnah dunia ini akan berlegaran di dunia ini. Tak tembus pun ozon. Tak tembus pun ke sana. Hari ini itu adalah masalah faham dan sentimental. Okey, pada jiwa seseorang dan sesiapa sajalah. Dulu saya pernah berada di dalam keadaan tu. Bila orang hina ayah, saya rasa pilu, sebab dan angin sentimental tu. Tapi saya dah terkeluar daripada putaran tu di atas satu nilai kesedaran yang membawa ketenangan. Hampa kata apalah, apa yang hampa kata tu akan berlaku dalam diri hampa dan di mulut hampa, di telinga hampa, di akal hampa dan di benak hampa itu sendiri. Di dalam kebodohan hampa itu sendiri. Tak akan sampai ke telinga guru aku yang telah kembali ke rahmatullah. So di sini ilmu yang membawa kita ke arah ketenangan. Faham tak? Sebab kalau kita persoal balik pertanyaan Abang Latif kat saya, kalau Abang Latif tengok balik, dia minta kita tenang menyampaikan ilmu Allah ni. Itu saja. Lihatlah betapa teruknya saya dicemuh, saya dikeji dan saya difitnah oleh ustaz-ustaz yang berpenzahiran, boleh kata, boleh memukau mata orang. Berpenzahiran yang seolah tu Arab pun ada, yang bercakap dah macam Arab pun ada, yang smart, yang itu ini. Bagi semua ini dunia. Ini untuk mata manusia. Pasal manusia mau macam tu. Apa yang mereka kata tu, apa yang mereka fitnah saya tu, bukan datang daripada Allah Ta'ala. Buktinya sangat nyata. Sebab Allah yang berserta ini sedikit pun tak merasa resah dan curiga. Ramai Abang Latif. Tetapi guru kita ajak lain. Guru kita ajak berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Seperti surah 7 ayat 199. Yalah, itulah. Sebab kalau kita halusi dengan sebenar-benar halusi Abang Latif, bila Quran menceritakan bersabarlah, faham tak? Mereka-mereka yang mengolok-ngolokkan dan mempermain-mainkan, mengejek-ngejek ayat-ayat Allah SWT tu. Bukan kita yang buat benda macam tu. Kita berjujur. Seperti dalam surah Al-Quran ada sebut, janganlah kamu menghalang mereka barangkali mereka ingin berjujur dengan Tuhan mereka. Faham tak? Kita yang kena teruk. Jadi kaedah-kaedah nasihat Tuhan ni dekat orang yang macam mana? Sedangkan ustaz-ustaz mereka ni tak kena macam kita kena. Hidup luxury life. Ada kereta Muhammad tu sederhana. Mereka tiba kereta-kereta mewah. Mereka pakai handphone mewah itu apa semua. Mereka siap ada driver lagi apa semua. I mean, I don't see that kind of life. Seperti mana yang diterangkan di dalam ni. Dalam Al-Quran. So, banyak guru-guru wali-wali Allah kita dihina, dikeji. Faham? Padahal sekarang ni dekat-dekat dah ni. Kalau nak kira 58 tahun lagu tu je lagi tinggal. So maka berbagai bencana, wabak-wabak akan berlaku ni sebelum datangnya apa yang mereka nak kata Dajjal lah, apa semua itulah kan. So di sini akan ditunjuklah dengan nyatanya bahawa ulama-ulama yang akan dipancung 40 semua bukan lagu hak kita ni. Kita ni dikeji, dihina, dituduh, dimacam-macam oleh ulama-ulama yang diberi gaji, yang berjabatan. So kita nampak kaedah Al-Quran tu menghalau ke mana, diminta sabar. Kita yang diejek, kita yang dihina, kita yang ditoma. Kalau Quran tu boleh pakai sampai hari ni, mana berlaku kisah tu pada kita hari ni. Tetapi ada nasihat Al-Quran. Hadapilah dengan tenang. Sebab dia ada sebut mereka tidak berduka cita. Wakil, wali-wali Allah tu wakil Allah.
Wakil Allah ni macam mana? Kalau orang kata wakil ni ganti diri. Kalau nak ni saya wakil, saya mewakili Haji mai sini. Tu kalau mereka buat, pandai pula mereka buat tu wakil apa tu upah haji. Apa cerita tu? Kalau nak menunai haji 95 waktu kena buat. Syahadah semua kena lengkap. Jadi macam mana awak nak buat haji satu orang tu untuk satu nama si fulan ni, sedangkan solat dia awak tak counter. Ni kau nak proses. Memang pecah kepala lah. Faham tak? Mereka nanti kata yang ni sunat, yang ni wajib. Tapi ia berserta, tidak boleh tidak. Faham tak? Awak semayang pun tidak bertemu khusyuk. Macam mana awak nak wakil haji orang? Jadi, kalau kita bercakap, orang tak syok. Jadi, mereka tak berani proses further. Tak? Kita yang masuk ni, proses further ni, masuk, cari, mengaji. Sebab dalam surah yang sama, surah apa tadi Abang Latif sebut? Surah An-Nahl, surah 16 ayat 125. Cuba buka rujuk surah ayat terakhir, tak salah saya 128. Mereka yang ingin memperbaiki amalan mereka. Itu sebabnya kita pergi mencari. Solat kita tak khusyuk, kita nak perbaiki, kita nak cari. Ada lagi kah yang dikatakan solat daimun, solat khusyi'un, solat fa'ilun ni? Jadi bila mereka bertanya kepada ustaz-ustaz, guru-guru yang memahami kaedah fiqh semata-mata, dia akan pusing kok fiqh lah. Sebab belum saya jumpa lagi guru yang berani bercakap, ustaz-ustaz yang berani bercakap. Minta maaf lah soalan tu saya tak tahu. Sebab saya tak mengajak ilmu tasawuf dan makrifah ni. Saya mengajak ilmu mengenal Allah semata-mata, ilmu fiqh semata-mata. Nak tanya saya sah haram batal ni apa semua boleh lah. Tapi yang mana saya tak boleh lah cuba terang. Tak ada guru macam tu. Kita nak cari yang jujur macam tu. Macam saya lepas main tanya, saya buat mudah je sekarang ni. Yang tu soalan fiqh, pergi tanya ustaz fiqh lah. Senang sikit kan. Bagi peluang kat ustaz fiqh, bagi peluang kat guru fiqh, bagi peluang kat guru tasawuf. Makrifah ni nak tanya apa lagi? Baiklah Abang Latif, saya nak jawab jauh-jauh pun. Sebab kaedah tu senang je. Nak menyampai dengan baik-baik lah. Yang faham tu terbaik lah. Yang tak faham tu terbalik lah. Dia akan hentam lah. So kita terang cara biasa lah itu. Tapi betul lah ayat tu minta kita terang dengan elok. Bukan cerakah-cerakah, maki-maki, apa, berkasak. Tak ada. Ilmu Allah kita kena terang elok. Apabila kita terang elok, mereka patah balik dengan fitnah, maki kita, cerca kita, tak kisahlah. Pasal Allah telah maklumi. Allah telah mengetahui siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk. Baik Abang Latif, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamatlah. Al-Fatihah untuk guru kita Arifin bin Ali dan Abu Darasan. Ya Allah, rindulah hari ni hari guru. Masya Allah. Allah Akbar. Tetapi itulah sebelum mereka nak pergi, mereka dah bagi tahu. Yelah, awak tengok Pak Abu dapat Pak Abu je lah. Jadi dia lepas kecil kat kita dah. Yang sebenar-benar guru tu diri awak lah. Diri awak. Diri yang sebenar diri itulah guru awak. Allah Akbar. Allah. Okey Abang Latif. Sama-samalah kita. Al-Fatihah. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Alpat atas huraian dan pencerahan yang diberikan tu. Saya bukan mencabar atau nak ngetes Lepat, bukan macam tu. Cuma nak dengar pandangan yang seikhlasnya daripada Lepat tentang surah Lebah 125 hingga 128 tu. Bukan setakat 125 saja. Itu saja, tak ada apa kan. Ya, terima kasih banyak lah. Saya pun puas hati kerana satu perkataan saja. Sederhana, kesederhanaan. Itu sudah cukup lah bagi saya. Dan kalau boleh ada satu lagi perkataan, keseimbangan. Okeylah, kesederhanaan tu pun okey dah. Seimbang lah tu. Okey. Memang mantap lah. Orang yang boleh bercakap ni, kita bagi macam mana pun, dia boleh bercakap. Kita tak pandai bercakap, cuma kita nak dengar pandangan dia tu. Macam mana di atas ayat
125 tu terutamanya, sehinggalah 128 tu. Bukanlah tengok setakat ayat 125 saja, tengok sampai habis, sampai last yang 128 tu. Sebab dia ada sangkut paut kan. Cantik lah tu. Dan mengenai yang lepas kata apa, saya kata lepas tak boleh defensif kan, kena ada counter attack. Itu memang saya, sebab tu awal-awal tu saya kata saya bukan batu api, tapi pada pendapat saya lepas tak boleh defensif sangat. Elok malah lepas siku, lutut apakah. Baru kita boleh menang, walaupun kita kalah point tapi kita menang KO. Tak apa. No problem itu. Saya bukanlah ada tujuan sesuatu yang tak elok. Semua bersangka baik je. Saya nak dengar uraian daripada lepas tu kan. Sebab saya tak pandai nak mengolah, nak bercakap kan. Saya lebih suka dengar orang bercakap. Macam tu lah. Tentang Wan Hizam tu, itulah bila dia bercakap gitu, saya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang dulu, anak saudara saya suruh saya tengok kan. Bila sekali saya tengok, pada pandangan saya kata dia tak boleh pergi jauh, dia tak boleh lama kalau cara penyampaian dia sebegitu. Sebab dia menyampai di surau-surau, di masjid-masjid dan berdepan dengan publik. Bila cara begitu, saya rasa tak boleh lama lah. Orang akan tunggu apa salah silap kita. Orang akan libas balik lah. Itu je lah. Tak ada apa pun. Elok lah bila ni Pak kata sederhana. Naknya pun saya rasa jarang sangat orang sentuh tentang tu. Sebab dia kata ud'u ila fi sabili rabbika. Dan serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu. Wal mau'izatul hasanah. Bil hikmah. Dan bantahlah mereka tu dengan cara bijaksana. Bijaksana tu macam mana kan? Itu saya nak dengar tu lah. Jadi dah cakap tu okey lah. Sebab tabligh, sidik, amanah, tabligh, fitanah. Jadi keempat-empat tu ada. Apa yang kita nak tabligh kan? Mestilah benda yang benar. Mestilah benda yang diamanah. Dan tak kira nak sampai mestilah dengan cara yang bijaksana kan. Dan bantahlah mereka itu dengan cara bijaksana. Fitanah lah tu. Sifat yang wajib bagi Rasul tu. Tak apalah, okey lah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak atas pencerahan tu kan. Saya suka dengar apa macam saya kata lah. Nak bercakap tak pandai. Nak atuk ayat pun tak pandai. Lagu saya lah. Ampuh kata ya. Amai lagu mana pun kan. Steady tepat. Okey. Apapun macam Pak kata, jalan terus. Ya, memang betul tu. Kena jalan terus. Okeylah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Latif, cantik uraian. Dalam nak buat tak boleh bercakap, Serangkap dia bagi. Allah Akbar. Yalah, benarlah Abang Latif. Pak Abu, arwah guru kita yang yang sangat kita kasihi. Yang begitu humble, yang begitu down to earth, yang begitu banyak ilmu, yang begitu wow, tetapi tetap senyum, relax, down to earth, merendah diri bila berkata-kata. Begitu juga dengan ayah. Kita ingat lagi bila main part tegas, dia tampak meja juga. Disebabkan yang datang itu secara menentang, mengikut, bodoh dan sombong. Dia belai. Kita tengok Pak Abu, dia belai semua soalan. Ayah juga dia belai, dia sambut lembut semua soalan. Tetapi bila kita menjedari kedatangan seseorang itu membawa soalan menyerupa yang lebih mempernampakkan penentangan tanpa sebab. Okey, tanpa sebab yang munasabah. Contoh dia macam ni. Satu orang Wahabi ataupun ustaz-ustaz muda ni, seperti kawan saya cakap, tak ubah seperti anak ulang senduk yang baru pecah dia telung. Kira nak patuk apa saja. Kira nak balonnya. Dia tak peduli apa. Macam itulah ustaz-ustaz muda yang baru nak naik ni, ustaz-ustaz YouTube ni. So tak sama dengan guru-guru seperti Pak Sumit, arwah guru-guru lain yang kita pernah temui. Very humble,
very down to earth. Tetapi bila dia nampak orang bersifat kurang ajar, baru dia bangun defensif. Betul Abang Latif cakap tu saya nampak, tetapi keadaan saya nak sahut macam mana. Nabi Muhammad SAW pun dia tak berperang dalam kampung. Pasti ada perempuan, ada budak-budak, ada wanita, ada budak-budak, ada pohon-pohon, ada pokok-pokok, ada tanaman-tanaman. Dia tak mau hancur benda tu. Jadi bila ustaz fiqh ni, ataupun sesetengah ustaz fiqh, ataupun ustaz-ustaz yang baru naik ni, hentam saya, terjah fitnah, balun lagu ni, di dalam keadaan, di dalam teritori yang saya tak boleh nak tentang, sebab benda tu dalam yang ramai. Itu Muhammad cakap bawa ke medan perang. Muhammad pergi ke medan perang, bukan Muhammad duduk di dalam yang ramai akan menyusahkan orang lain yang tak ada kena-mengena. So begitulah juga dengan ustaz-ustaz fiqh yang telah buat. Mereka tak ikut jalan Muhammad. Mereka berlasah saya dalam masjid. Sedangkan orang mai bukan nak mai dengar pasal lepat. Orang mai nak dengar pasal kitab, hadis, Quran dan apa saja yang membabitkan tentang hati dan perasaan mengikut kaedah mempertuhankan Tuhan. Mereka ni tak ada. Mereka langgar, mereka berlasah habis. Adik-beradik saya merasa hiba, malu dengan tuduhan-tuduhan. Sahabat-sahabat saya merasa sangat terpinggir dengan keadaan yang berlaku. Jadi mereka ni tak ada tertib di dalam ilmu mereka. Mereka ada ilmu, tertib tak ada. Bila tak ada tertib, mereka langgar adab. Yang tu kita nampak. So, bagaimana saya nak menentang puak-puak ini di dalam keadaan yang ramai, yang terpinggir-pinggir. Sebab Nabi Allah, para yang mana menuju ke medan, dia ada sebut menuju ke medan perang. Mereka tak duduk di tempat tu. Tak macam Amerika, terus main naik di pucuk langit tu lepas bom. Gedebung. Tak kira lah bom tu nanti tibai budak-budak, nanti tibai anak-anak kecil, nanti tibai siapa saja. Mereka tak peduli lah. Lantak lah. Mampus lah ke semua. Lepas tu baru mereka main darat. Dan ni kita tak mahu macam tu. Saya tengah mengumpul evidence daripada YouTube yang mereka hentam saya. Mereka buat saya macam-macam, Pak Latif. Saya insya-Allah habis PKP ni saya tarik semua mereka mai ke medan yang betul, iaitu ke mahkamah sivil. Saya akan saman mereka under emotional distress, saya akan saman mereka under penghinaan, saya akan saman mereka under pendustaan, menghina, dan itulah tadi melalui fitnah-fitnah. We go to the right place. Dan bukan atas dasar benci, kebencian apa tak ada. Dengan tenang, dengan senyum kita pergi. Sebab apa? Sebab apa nak sangat. Apa hentam aku tak ingat. Okey, kita pergi ke tempat yang betul. Masjid tu bukan tempat untuk mengutuk orang, fitnah orang. Kita pergi ke tempat yang betul. Saya ready. Saya tak ada masalah. Tu sebab saya diam apa semua. Tak apa. Biar pergi dia bergasak saya. Tak apa. Main masa yang betul lepas PKP ni, zas. Saya jalan terus. Tak peduli lah, mereka prepare macam mana pun tak peduli. Yang penting saya tak pernah kata apa kat mereka. Mereka yang mula fitnah saya. Soal benar tak benar beragama itu file different case. Soal kamu memfitnah, menghina aku di kalangan ramai. Aku dah lah tak ada pankreas, tak ada apa. Dan aku tak boleh stres. Tetapi apa yang kau buat ni adalah mengundang kemurungan, mengundang kemarahan, membuat aku tekanan, dan itu semua aku akan saman under section yang ada. Well, whatever it is, di situ medan yang betul. Maka kita berperang di tempat yang betul. Macam tu Abang Latif. Dan tentang Ustaz Wan Nizam ni, dia pernah balun saya depan yang ramai. Dia pernah kata tu macam lepak tu, rambut dia tu haram apa semua. Saya cakap, saya tanya dia, saya call dia, tanya dia, awak buat lagu tu. Kalau orang bertanya soal rambut, jawablah. Itu bukan masalah saya, bukan ilmu tu yang saya mengajar. Itu bab-bab fiqh. Saya mengajar ilmu mengenal Allah. So pergi tanya lepat lah pasal rambut dia. Tapi dia pergi sambut, dia pergi hentam saya.
Tapi dia minta maaf kat saya, dia mengaku dia tergelincang. So bila dia mengaku dia tergelincang, di situ kesedaran yang perlu ada pada diri dia. Kadang-kadang dalam ucapan dia akan tergelincang. Mungkinlah disebab itu yang pernah berlaku dan berlaku sekali lagi. Dia bercakap bak puasa ke, bak hakikat ke, bak apa ke, bak hentam orang ke. Dia tak peduli, dia nak gasak tu ya, mampu apa orang nak kata apa kata. Itu pegangan dia. So bila majlis agama atau mereka membuat keputusan mereka mengikut apa pandangan orang ramai. Itu ahli-ahli majlis bercakap. Itu sebabnya kita tak boleh nak gasak sangat lah. Tapi saya rasa terterbit dari atas kasih sayang juga. Dia sayang semua. Cuma dia rasa suntuk dah masa ni. So dia kena terpaksa macam tu lah. Sebab kebanyakan ustaz-ustaz lain bergurau senda. Tapi jabatan-jabatan agama tak kisah benda tu. Kalau melawak-melawak bab semayang ke apa semua, kita nampak ada bab-bab yang boleh jabatan agama ambil siasat. Seolah seperti seorang ustaz tu kata, kalau barang hilang tak payah cari, tunggu dalam semayang saya dah. So benda-benda lagu ni sangat menyeleweng. Tuhan kata dalam surah Taha, hanyalah untuk mengingati Allah semata-mata di dalam solat tu. Jadi mereka tak faham kaedah solat tu berhubung. Nak berhubung macam mana kalau tak kenal. So peringkat tu kita tak boleh nak sembang lah. Sebab mereka tak faham. Mereka tak tahu. Mereka mengikut yang ramai. Sedangkan Tuhan menasihat dah dalam surah 6 ayat 116. Dan sedangkan Tuhan menasihat dah dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105 serta dalam surah An-Nisa ayat 142. So mereka tak peduli sebab mereka tak ada track pengajian untuk membawa kepahaman mereka ke situ. Jadi mereka akan meneka-neka atau wasangka-wasangka, itu sajalah, berwasangka semata-mata. Jadi nak kata apa? Macam kalau saya jumpa mereka ni soal jawab, saya kata nak jawab apa bab ni awak tak ngaji. So pergi mengaji dulu. Itu saja. Kan? Apa masalahnya orang yang nak mempertuhankan Tuhan ni? Dalam Quran kata barangkali mereka ingin jujur. Jadi itulah. Jadi bila kita bagi ceramah, kita tak boleh gasak lah pasal kesudahan dia. Kita tahu Allah Ta'ala yang beri petunjuk, Allah Ta'ala lah yang menyesatkan. So kita nak marah orang yang tak nampak tu macam mana? Bagi saya sesat ni satu ya, iaitu yang berpaling daripada Allah. So kaedah berpaling ni bermakna tidak mengenal, tidak menghadap, tertutup, dia tak menghadap, dia tak nampak. Dari sudut makrifah, kalau dia kata 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya, sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. So kaedah zat sifat asma af'al ni telah ditakluk dengan mata basirun dan basiran. Apabila tertakluk itu wasami'ul basir, pendengaran dan penglihatan tu dah tertakluk pada wujudnya wahdatul wujud dari kaedah basar dan sami'an, bukan basiran. Jadi bila tertakluk pada tu, dia nampak dengan jelasnya, bukan untuk sesuatu diperjelaskan, sebab dia tidak tertakluk pada rukun khauli. Wahdatul wujud ni tidak tertakluk pada rukun khauli. Bagaimana kita nak menterjemahkan, menjelaskan? Dia tertakluk pada basar, basirun, kaunuhu basiran. Nampaklah. Tak nampaklah. Ilmu, alimun, aliman. Fahamlah. Yang tak fahamlah. Jadi bukan kita nak salahkan. Macam mana awak cerita benda-benda gini, ramai yang tak faham tu macam mana? Itu bukan persoalan sebelum dunia internet. Itu soalan dia, bolehlah bawa. Sekarang ni tak nak, tak faham, pergi mengaji. Tak tahu, bertanya. Itu saja. Tak tahu bukan menghentam. Itu jahiliah punya ilmiah. Tak tahu hentam, tak tahu tuduh, bersangka-sangka.
bersangka-sangka cakap entam, yang tu kita tak mau. Baiklah Abang Latif, itu sajalah hari ni kita nampak puak-puak yang mengaji. Mereka tak faham surah tu. Mereka tak faham surah yang dikatakan tadi, surah An-Nahl ayat 125, 126, 127, 128 tu. Dia susun elok. Bukan kat situ je, banyak lagi. Banyak lagi. Faham tak? Mereka tak faham bila dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun tu, mereka tak tahu nak usul macam mana. Kan macam surah 27 ayat 84 tu. Ayat tu terang dia bagi, tapi mereka tak peduli. Mereka tak kisah. Mereka tak mau memahami yang meliputi. Kalau faham yang meliputi, tak ada istilah berpaling daripada Allah. Maka tak ada istilah sesat. Sesat ni mereka yang berpaling pada Allah. Bagi makrifah ni, la mawujud. Kita dah nampak dah menyeliputi tu apa. Jadi, mereka nak tahu terus macam tu tak boleh. Dia kena pengajian, dia kena ada tertib. Sebab kita mengaji, kita tak boleh hentam orang yang tak faham. Tetapi bila orang yang tak faham mai tuduh kita, mai cerca kita, mai maki kita, maka kita kena bela lah. Itu bukan soal ilmu lagi. Itu adalah soal nafsu. Itu adalah soal menginaikan orang dengan tanpa peduli perasaan orang, tanpa peduli bagaimana jiwa orang. Itu sebab bukan senang nak tuduh orang sesat ni. Tak apalah Abang Latif. Jalan teruslah. Allah Akbar.